wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam masjid ini untuk kita sambung semula kuliah menggunakan buku metodologi memahami hadis, yang mana ini insya-Allah merupakan kuliah yang terakhir bagi buku ini, yang mana insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan baca buku lain pula, ya, insya-Allah. Baik. Kita berada pada bab memahami hadis berdasarkan metafora. Ya, pada subtopik yang terakhir sebelum masuk kepada bab yang baru. Saya telah huraikan serba sedikit tentang disiplin memahami hadis berdasarkan metafora. Tapi oleh kerana kuliah kita ni lama dah berhenti, jadi saya ulang sikit sebagai ulang kaji. Saya secara orang kata apa, secara sardan, secara sambil lalulah memahami hadis berdasarkan kepada metafora. Metafora ni bahasa kiasan, kata pinjaman, ya, dan sebagainya lah. Dia bukan makna hakiki. Nak memahami hadis berdasarkan kepada metafora, ada disiplinnya. Disiplinnya apa? Disiplinnya yang pertama, tidak mentafsirkan mana-mana hadis dengan makna majaz, dengan makna selain daripada makna hakiki, melainkan mesti ada qarinah, iaitu mesti ada petunjuk, mesti ada sebab. Bila Nabi SAW menyebutkan tentang kewajipan salat, maka salat itu mesti difahami dengan makna hakikat. Hakikat ni pula ada dua. Satu hakikat syar'i, satu hakikat lughawi. Ada juga hakikat urfi. Ini orang yang belajar usul fiqh dia fahamlah. Hakikat syar'i, bila disebutkan di dalam hadis ataupun Quran satu perkataan, kita mesti faham makna perkataan tu dalam makna syariat dulu. Bila disebut dalam hadis tentang salat, maka mesti difahami perkataan salat itu dengan makna syar'i dulu, iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tak boleh dengan makna lain, tak boleh, melainkan ada petunjuk. Melainkan ada petunjuk, maka barulah kita boleh keluarkan daripada makna hakiki kepada makna majazi ataupun kata pinjaman. Petunjuk tu dalam syariat, dalam ilmu usul fiqh dipanggil qarinah. Qarinah ni ada dua. Satu qarinah yang difahami daripada nas. Nas ni maksudnya Quran dan sunnah. Ada kala kadang-kadang qarinah datang daripada Quran. Itu saya bagi contoh tu, iaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Sahih Muslim. Allah Taala kata, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain.
wa li'abdi ma sa'al. Hadis ni panjang. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi ni, aku membahagikan salat di antara aku dan hamba aku kepada dua bahagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apa saja yang hamba aku minta dalam salat, aku akan beri. Cuma kita fahamlah, kan? Kadang-kadang apa yang kita minta ni Allah Ta'ala bagi terus. Ada yang Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik, iaitu dengan menghindarkan bala daripada terkena kita, sebagai ganti kepada mustajabnya doa yang kita minta, ataupun Tuhan tangguh bagi di akhirat. Itu doa. Seperti mana dalam hadis-hadis yang lain yang telah disebutkan. Cuma dalam hadis ni Allah Ta'ala kata apa? Qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan salat di antara aku dan hamba-Ku dua bahagian. Wali abdi masa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Iza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Wa iza qala al-abd ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Wa iza qala al-abd apa? Maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi au fawwada ilayya abdi. Wa iza qala al-abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Wa idza qala al-'abd ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Ta'ala kata aku bahagi dua salat. Bila hamba kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan jawab apa? Hamba-Ku puji aku. Bila hamba baca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan kata apa? Hamba aku menyebut puji-pujian kepadaku. Cuma ada beza di antara hamidani dan juga asna alayya. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dekat YouTube, saya hurai hadis ni panjang. Dulu dekat Masjid Alwi. 1 jam saya hurai hadis ni. Saya tak menghurai panjang lah sebab ni kuliah terakhir kita ni. Kita nak baca buku lain pula. Kan? Sebab buku ni berat, saya tahu. Tapi walaupun berat, ada juga yang saya tengok muka-muka yang konsisten hadir dalam kuliah ni. Kan? Walaupun kadang-kadang dia geleng kepala juga, tapi konsisten dia datang. Kan? Yang ni saya tak tipu lah. Kan? Ustaz Hafiz antara yang datang. Ustaz Ajwad kadang-kadang dia busy. Kan? Dia pergi kuliah tempat lain. Kan? Haji Safri datang. Haji Hashimi datang. Ni saya sebut ni. Saya sebut, selagi orang kata saya kuliah sorang-sorang pula. Yang belakang-belakang, hajah-hajah yang di belakang tu, kakak-kakak yang di belakang tu pun, saya tengok ada yang konsisten datang. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang ada yang geleng kepala, payah nak faham. Buku ni memang berat. Saya tahu. Kerana membaca buku ni bukan permintaan masjid ni. Tapi saya telah mengajar buku ni waktu sebelum saya pindah ke Perlis lagi. Saya ajar buku ni secara Zoom online. Yang belajar buku ni kawan-kawan dekat Kuala Lumpur. Doktor, ada yang engineer, ada yang profesional-profesional kan, businessman. Jadi bagi dia orang mungkin ringan lah. Tapi bagi kita yang jarang dengar ni, mungkin bagi dia berat. Tapi tak apa. Sebab belajar ni, kadang-kadang kita belajar hari ni, 2 tahun akan datang baru faham. Dan benda tu berlaku pada saya. Lepas SPM, habis je SPM, saya ambil SPM, habis SPM, rasa macam bahasa Arab ni tak apa nak kuat lagi. Baca kitab tu tak boleh lagi. Jadi saya dengan kawan-kawan buat keputusan, kita kena pergi pondok lah belajar nahu, belajar saraf. Buat keputusan. Kontak dengan geng-geng pondok, pergi belajar kat pondok. Pergilah belajar. Belajar pula pondok sempadan Thailand. Logat orang sempadan ni,
Beza dengan logat orang Ipoh. Saya orang Ipoh. Beza. Kan? Jadi ada perkataan-perkataan yang mereka guna kadang tak faham. Jenuhlah ustaz tu nak bagi kami faham. Sampai berpeluh-peluh dia nak bagi kami faham ni. Sebab kami belajar di pondok ni bulan puasa. Jadi kadang-kadang belajar tu tepi sungai, bawah pokok. Lepas solat, belajar sejam setengah. Kan? Kami pun mengadu. Ada benda-benda yang kadang-kadang kami tak faham. Dia kata, ustaz, tak faham lah. Dia kata, dia cuba nak hurai, tak faham juga. Dia kata, tak apa. Kepahaman daripada Allah, bukan daripada saya. Kalau Allah Ta'ala kehendaki untuk kau faham, satu hari nanti kau akan faham. Betul lah. Lepas pergi Jordan, belajar, baca kitab. Oh, ini rupanya yang aku belajar dulu kat pondok dulu. Kan? Jadi kalau tuan-tuan ikut kuliah ni, ada benda-benda yang tak faham, sabar. Kerana kepahaman tu datang daripada Tuhan, doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Ataupun tanya orang yang faham lah. Kau faham? Faham. Tapi kena pastikan faham betul lah. Takut faham tak betul, menyeleweng pula kan. Maka hadis ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Asna alayya abdi. Bila hamba baca, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Tuhan jawab, hamba-Ku mengagungkan aku. Ataupun hamba-Ku menyerahkan segala urusannya kepada-Ku. Dan bila hamba baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan jawab, inilah pembatas antara aku dan hamba-Ku. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Dan bila hamba baca, ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir surah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang kau murka, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Tuhan kata apa? Ini untuk hamba-Ku. Inilah doa yang Aku akan kabulkan untuk hamba-Ku. Kita minta jalan yang lurus, kita melalui jalan yang lurus, Allah Ta'ala akan bagi jalan yang lurus. Allah Ta'ala akan bagi jalan yang benar. Habis hadis ni. Dalam hakikat syar'i, solat apa dia? Tadi saya bincang, saya sebut dah. Hakikat syar'i solat apa? Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tu salat. Salat ada berdirinya, salat ada niatnya, salat ada fatihahnya, salat ada rukuknya, salat ada i'tidalnya, salat ada tasyahudnya, salat ada salamnya. Hadis tadi sebut, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan salat di antara aku dan hamba-Ku dua bahagian. Tapi hadis ni hanya sebut Fatihah saja. Mana rukuk? Mana sujud? Mana i'tidal? Mana salam? Dalil ni bukti. Yang dimaksudkan dengan salat itu adalah Fatihah. Maksudnya penyebutan salat di dalam hadis ni majaz, iaitu menyebutkan keseluruhan, yang dimaksudkan hanya sebahagian daripadanya. Boleh faham? Macam kita katalah, tadi saya minum air sungai. Minum air sungai ke minum sebahagian daripada air sungai? Orang tengok kat sungai, ada lagi, kau kata kau minum lah. Sebahagian saja. Itu maksud dia. Saya tanya orang kampung tadi, kita pun tanya, orang kampung berapa orang? Aku tanya, 5-6 orang je. Kampung tu lebih pada 5-6 orang. Kita kata, saya tanya orang kampung tu sebahagian saja. Itu yang kita panggil sebagai majaz, menyebut keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan hanya sebahagian. Itu dalam hadis ni. Okey? Kadang-kadang qarinah datang daripada hadis ni. Sebab Quran sebut, salat ni ada macam-macam. Tak boleh nak difahami dengan makna salat secara umum. Dia mesti difahami secara majaz. Kadang-kadang qarinah datang dalam hadis, iaitu hadis Nabi SAW bila sujud, Nabi renggangkan sedikit tangannya sehingga terlihat putih ketiak Nabi SAW. Dalam hadis tu Nabi kata, sahabat kata, iaitu Abdullah bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayh. Dalam hadis
Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sahabat mengatakan, Nabi SAW apabila salat, Nabi akan renggangkan kedua tangannya sehingga kan terlihat putih ketiak Nabi. Tuan-tuan tadi solat, masa berdiri, tangan letak mana? Tangan kanan letak atas tangan kiri, betul? Renggangkan tangan sehingga nampak ketiak ke? Ke rapat? Rapat lah kan? Mana ada orang solat kembangkan ketiak macam ni? Macam ni lah. Itu waktu solat juga. So, kita faham hadis ni, kana iza salla, bila Nabi salat, maksudnya bukan Nabi salat sahaja, Nabi sujud sebahagian daripada lafaz salat. Kerana bukan dalam keseluruhan salat tu Nabi renggangkan tangannya, waktu sujud sahaja. Okey, baik. Kadang-kadang qarinah tu tak disebut dalam nas. Qarinah tu disebut melalui akal. Akal faham. Tak logik kalau kita nak faham dari sudut hakikat. Tak logik. Contohnya, Nabi SAW sebut dalam hadis, Ibnu Abbas sebut dalam hadis, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Faqala ayyu innahuma la yu'azzaban. Nabi melalui dua kubur. Dan Nabi kata dua kubur ni sedang diazab. Akal boleh terima tak? Akal tak boleh terima. Sebab apa akal tak boleh terima? Yang diazab kubur ke orang dalam kubur tu? Orang dalam kubur tu, bukan kubur tu kena azab. Kita pun sebut kan, nanti kubur kena seksa. Bukan kubur tu, orang dalam kubur tu yang kena seksa. Bahasa ni dipanggil bahasa pindahan. Maksudnya majas, pindahan. Disebut tempat yang dimaksudkan orang yang berada di tempat tu. Contoh macam kita datang kat satu restoran, saya nak order sekian-sekian, dia kata dah habis. Pergi tanya restoran sebelah. Kita pun lagi buruk. Tanya restoran buat apa? Bukan dia ada lidah. Restoran kan bangunan aja. Kita kata tanya tokek restoran lah. Faham? Orang Melayu pun guna perkataan tu. Tanya kedai sebelah. Kita kata nak tanya kedai macam mana pakcik? Tanya macam biasa lah. Biasa macam mana? Cik. Ni budak-budak muda faham lah. Yang tua-tua dia blur. Apa budak-budak muda ni duk gelak. Okey. Maksudnya dua kubur tu bukan dua kubur tu yang diazab. Orang yang berada dalam kubur tu yang diazab. Sebab akal tak boleh terima macam mana kubur boleh diazab. Kubur bukan ada dosa. Kubur ni makhluk Allah yang tak ada nafsu. Dia bumi, taat kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa bertasbih kepada Allah. Tak mungkin dia diazab. Okey. Kadang-kadang qarinah daripada reality, iaitu dalam hadis Nabi SAW, Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW memperbanyakkan dalam rukuknya dan sujudnya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini di antara salah satu daripada zikir rukuk dan sujud selain daripada subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, iaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh amalkan? Boleh amalkan zikir ni. Nanti balik pergi hafal. Ini di antara zikir sujud dan rukuk yang sahih daripada Nabi SAW. Subhana rabbiyal azim tu pun sahih juga. Subhana rabbiyal a'la tu pun sahih juga. Cuma yang ni ada kepelbagaian. Barulah orang nampak belajar kat Kuib. Barulah orang nampak mari kuliah agama. Bezalah sikit. Handphone pun tukar-tukar setiap tahun. Takkan zikir tak ada pertambahan. Kan? Tambahkan sikit. Saya tak kata salah yang sebelum ni, tapi kita ada penambahan kualiti. Baik. Aisyah kata apa? Yata'awwalul Quran. Nabi mengamalkan Quran. Nabi ketika mana mengamalkan sujud, zikir dalam sujud dan rukuk ni, kata Aisyah, Nabi mengamalkan Quran. Kita tengok dalam Quran ni, bukan hanya ada zikir, arahan bertasbih saja. Memang betul, dalam Quran ada arahan untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la.
Bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Betul? Memang ada. Tapi dalam Quran ada tak ayat-ayat lain? Ada ayat lain. Suruh salat, suruh zakat, suruh jangan berzina, jangan mencuri, jangan zalimi orang, jangan menipu. Betul? Ada. Dah tu Aisyah kata Nabi mengamalkan Quran. Mengamalkan Quran ni maksud mengamalkan sebahagian daripada ayat Quran. Iaitu ayat yang berkaitan dengan arahan untuk bertasbih. Okey. Clear? Boleh Clear. Baik. Dan kadang-kadang qarinah tu datang daripada konteks hadis. Kadang-kadang datang daripada hadis. Iaitu hadis Nabi SAW tentang Abu Jaham. Ada seorang sahabat iaitu Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi SAW apabila dia dipinang oleh dua orang lelaki. Dua orang lelaki pinang dia. Dan dia tak tahu nak buat keputusan macam mana, dia datang jumpa Nabi. Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, "Amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atikihi. Wa amma Muawiyah fasa'luk la mala lahu ankihi Usamah ibn Zaid." Hadis riwayat Muslim. Adapun Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya daripada bahunya. Sentiasa letak tongkat kat bahu. Adapun Muawiyah adalah orang yang tidak mempunyai harta. Hendaklah kamu menikah dengan Usamah bin Zaid. Persoalannya, orang yang tak ada harta kita faham. Orang tak ada harta kita faham lah. Tapi orang yang tak letakkan tongkat daripada bahu, maksudnya sentiasa letak tongkat kat bahu, maksud apa? Ini bahasa majas. Bahasa pindahan ni, bahasa pinjaman ni. Maka kat situ saya sebut, ulama bersepakat bahawa kalam Nabi SAW tentang Abu Jaham bukan bermaksud literal. Tak mungkin literal. Sebab realiti, kita tengok hadis, konteks hadis, Abu Jaham ni tak sentiasa letak tongkat kat tangan dia. Takkan dia nak pergi toilet pun bawa juga. Takkan pun tengah tidur letak juga. Maka tak mungkin makna literal. Dia mesti makna majas. Maka oleh kerana tu, kita kena tengok makna majas yang ada kaitan dengan pernikahan sehingga Nabi tak sokong untuk Fatimah terima pinangan Abu Jaham ni. Okey. Ia juga tidak logik untuk ditafsirkan secara literal kerana Abu Jaham pastinya akan meletakkan tongkatnya di tempat lain pada setengah-setengah keadaan. Oleh kerana itu mesti difahami secara metafora. Apa makna metafora? Kita pergi kepada bab yang kedua. Kerana hadis yang sama. Ya, hadis yang sama contohnya, iaitu disiplin yang kedua waktu nak mentafsirkan hadis berdasarkan kepada makna metafora, mesti tidak menyanggahi mana-mana nas. Kalau ada nas menyanggahi makna tersebut, tak boleh. Tak boleh faham dengan makna tu sebab nas kata bukan itu maknanya. Contoh macam hadis tadi ya. Ada ulama yang tafsirkan fala yad'u asahu an atikihi. Abu Jaham ni tak letakkan tongkat daripada bahunya, sentiasa pegang. Ada yang mentafsirkan dia kuat bermusafir. Kan musafir kadang-kadang orang buat bundut, tahu bundut? Musam janggut. Dia balut ikat, letak dekat kayu. Letak atas bahu. So, sentiasa bermusafir. Ada yang faham begitu. Ada juga yang faham dia suka pukul perempuan. Di antara salah satu, di antara dua makna ni, mana yang betul? Dua-dua ni tafsiran majas. Boleh difahami dengan cara tu. Jawapannya adalah yang pertama. Yang kedua. Suka memukul. Sebab apa? Dalam riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, ada tafsiran yang jelas daripada Nabi SAW yang menunjukkan innahu darrabun lin nisa. Sebahagian perawi riwayat lafaz hadis ni dengan kata dia suka pukul isteri. Maka mesti ditafsirkan dengan nombor dua. Siapa tafsir dengan nombor satu? Menyanggahi dalil.
Nampak? So sebab tu dia kembali kepada disiplin yang kita belajar dulu. Nak faham hadis, kena kumpul riwayat. Kadang-kadang bila kumpul riwayat, tahu makna metafora bagi sesebuah hadis. Faham? Tak susah pun kan? Kita masuk bab yang terakhir, iaitu bab yang ke-9, memahami hadis berdasarkan pembuktian saintifik. Pembuktian saintifik. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam merupakan agama yang meraihkan ilmu. Islam merupakan agama yang meraihkan ilmu. Terutamanya ilmu yang berkaitan dengan wahyu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan alam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, sehingga terbukti kepada mereka bahawasanya wahyu itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Sebab itu dalam Quran, dalam hadis, ada isyarat-isyarat yang menunjukkan tentang mukjizat saintifik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh berjalan. Siru fil ard, berjalan di muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tengok bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Apa akibat yang berlaku kepada mereka. Suruh tengok, suruh perhati. Di situ datangnya bukti empirical. Ilmu ni ada dua kategori. Satu ilmu yang dipanggil sama'i, ilmu yang datang melalui jalan pendengaran. Sama'i, iaitu ilmu yang datang melalui perkhabaran. Bukan semua benda dalam dunia ni kita mampu tengok. Tuan-tuan pernah pergi Amerika? Haji Hashimi pernah pergi ya, kan? Ustaz Ajwa pernah pergi Amerika? Tak pernah pergi kan? Tapi tahu tak Amerika ada? Tahu. Mari kok mana ilmu tentang kewujudan mereka? Sama'i, orang cerita. Dan kadang-kadang mar'i, kadang-kadang tengok dalam TV. Benda yang kita lihat. Jadi ilmu ni ada sama'i, ada basari. Sesuatu yang kita lihat, kita perhati. Ilmu sains banyak perhati. Tengok. Tengok sambil teliti. Memerhatikan. Kan kadang-kadang kita tengok kegigihan saintis-saintis ni kan. Letak kamera kat satu tempat berbulan-bulan nak faham tabiat binatang. Maka melalui pemerhatian empirical, bukti empirical. Ada yang sama'i. Kebanyakan ilmu agama ni bersifat sama'i. Walaupun ada yang bersifat akli. Kadang-kadang ada juga yang akli. So ilmu ni ada dua lah. Satu panca indera, satu akli, akal fikir. Iaitu ilmu hadis, mustalah hadis, kebanyakannya akli. Bila sanad terputus, kita ragu. Itu akli. Bila bercanggah, salah satu mesti tak betul. Ataupun dua-dua tak betul. Tak mungkin dua-dua betul. Kalau bercanggah, sampai tak boleh nak diharmonikan. Itu akli. Akal fikir. Kalau bercanggah, tak boleh nak diselesaikan. Tak boleh nak diharmonikan. Tak boleh nak diselaraskan. Sama ada salah satu betul ataupun dua-dua salah. Kan? Tak mungkin dua-dua betul. Okey. Maka itu akli. Sains ni benda yang bersifat empirical, benda yang kita perhati dan tengok berdasarkan pembuktian. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW terdapat dua jenis ilmu yang berkaitan dengan bab ni. Yang pertama yang dipanggil sebagai mukjizat saintifik. Yang kedua dipanggil tafsiran saintifik. Apa beza?
Apa beza mukjizat saintifik dengan tafsiran saintifik? Sebab bila kita bincang tentang pembuktian saintifik ataupun perkara yang dibincangkan, penemuan dalam sains ni ada 3 kategori. Ui, banyaknya kategori ni ustaz, kami dah penin. Tak apalah, kita bukan nak jadi mujtahid. Kita cuma nak tahu je. Lepas ni balik boleh sembang dengan kawan-kawan. Sains ni, penemuan sains ada 3 kategori. Satu yang dipanggil sebagai teori ataupun hipotesis. Teori saintifik. Tahu teori? Apa teori? Agak-agak. Telahan-telahan tanpa dibuktikan oleh bukti yang kukuh. Teori manusia daripada beruk. Setuju tak setuju? Tak setuju? Ada yang setuju? Tak ada lah kan? Sebab kalau betul manusia daripada beruk, kenapa beruk masih ada tak jadi manusia lagi? Betul tak? Patutnya beruk tu semua convert jadi manusia lah. Jadi beruk mesti tak puas hati. Kenapa kami masih beruk? Maka itu hanya teori. Pasal apa teori? Dia tengok tengkorak. Tengok tengkorak ni, tengok tengkorak tu, tengok. Dia kata macam ada kesinambungan. Jadi dia kata ini stage dia ni. Bermula daripada sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Lah kali jadi manusia. Tapi boleh tak kita lawan? Boleh. Sebab apa? Sebab dia jumpa skal, kan? Apa? Skal apa? Tengkorak. Jumpa tengkorak manusia. Dia jumpa di satu tempat. Adakah semua manusia di zaman tu bentuk macam tu? Masih boleh dipertikaikan. Hari ini, muka kita dengan muka kawan-kawan daripada Afrika, sama tak? Cuba tengok cermin. Kalau sama, mungkin terlebih ambil ganja. Tak sama. Rambut tak sama, kepala tak sama, badan pun tak sama. Orang Afrika, dia lebih tegap, dia lebih tinggi dan sedikit kurus. Ada jugalah yang berisi, tapi kebanyakannya kurus, tinggi kan. Kaki lebih panjang. Sebab apa? Sesuailah dengan keadaan dia dekat Afrika tu, nak cari makan struggle. Terpaksa lawan lari dengan citah. Sebab tu orang kulit hitam lari laju. Kan? Jadi Cina dengan Melayu beza tak? Beza. Eropah dengan India beza tak? Beza. Maka mana boleh kita jumpa tengkorak di satu kawasan, kita nak kata semua manusia asal macam ni? Tak mungkin. Maka itu kekal teori. Teori tak boleh diguna pakai untuk mentafsirkan hadis. Sebab apa? Belum dibuktikan betul. Belum dibuktikan betul. Tapi ada satu lagi yang dipanggil mukjizat saintifik. Mukjizat saintifik ni apa dia? Mukjizat saintifik ni ialah apabila pembuktian sains itu dibuktikan 100% betul sehingga la ruju'alah, sehingga tak ada lagi ruang untuk rujuk. Tak ada ruang lagi untuk tarik balik. Contohnya macam sains hari ini buktikan manusia bernafas menggunakan oksigen. Betul ke tidak? Manusia bernafas guna oksigen. Betul ke tidak? Betul. Mana kita tahu betul? Tu dekat hospital tu yang tak cukup oksigen tu dia bagi oksigen hidup aja. Tak ada ustaz. Ini semua
teori konspirasi. Sebenarnya manusia bernafas menggunakan hidrogen. Itu tak cerdik. Sebab kat hospital semua pakai oksigen. Okey, faham Bila mana mukjizat saintifik, bila mana fakta saintifik selari dengan hadis, maka isi kandungan hadis ataupun Quran yang selari dengan kita panggil fakta saintifik, kita panggil yang tu mukjizat saintifik. Tapi kadang-kadang ada juga dalam sains ni benda yang bukan fakta, tapi dia ada bukti. Cuma saintis masih lagi berbeza pandangan. Cuma salah satu daripada tafsiran sains tu sama macam mana hadis sebut. Maka kita kata yang ni tafsiran saintifik, dia tak sampai tahap mukjizat. Sebab saintis masih berbeza pendapat sesama mereka. Boleh faham? Boleh faham? Contoh. Al-Quran sebut pasal Fir'aun yang dilemaskan di dalam laut. Wa aghraqna ala Fir'aun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, kami tenggelamkan Fir'aun dan keluarga Fir'aun. Mati lemas. Hari ini mumia dekat Mesir yang dikaji oleh doktor, saya tak tahu sebutan betulnya, tapi Maurice Bucaille, seorang saintis daripada Perancis kalau tak silap saya. Dia kaji mumia dan dia tak tahu pun sebab dia asalnya Kristian. Dia kaji mumia, dia tengok dalam paru-paru mumia tu ada garam. Macam mana garam boleh masuk dalam paru-paru dengan jumlah yang banyak? Sebab mumia ni digaram di luar je, dia tak masuk sampai dalam. Paru-paru lah tu bukan dalam perut. Kalau perut boleh kata Fir'aun makan ikan masin ke apa ke? Ikan berasam ke apa kan? Tapi dalam paru-paru, maksudnya air garam dah masuk dalam pernafasan dia. Dia pun macam terkejut jugalah. Maka sebab dia kaji di Mesir kan, maka sebab itu dia dengarlah orang-orang bercerita, Quran dah sebut lama dah. Quran kata Allah Azza wa Jal menenggelamkan Fir'aun. Maka ini adalah mukjizat saintifik. Hari ini betul mumia ada garam dalam paru-paru dia. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tahu membaca. Nak kata dia korek daripada kitab-kitab terdahulu, tak mungkin. Sebab Nabi tidak berbahasa Hebrew. Nabi tidak berbahasa Suryani. Untuk kita kata Nabi cedok daripada Taurat ataupun Injil. Bahkan dalam bahasa Arab pun Nabi tak boleh tulis. Kan bila Jibril datang kat Nabi, Jibril kata Iqra. Nabi kata ma'ana biqari'. Baca. Aku bukan seorang pembaca, kata Nabi. Nabi tak boleh baca. Tak mungkin Nabi korek daripada yang lain. Maka ini mukjizat saintifik. So yang kita nak bincang dua ni lah, tafsiran saintifik dan mukjizat saintifik. Jadi pengkaji-pengkaji hadis pada hari ini dalam bab penemuan saintifik, mereka guna dua penemuan. Teori mereka tak pakai. Mereka hanya pakai fakta dan juga tafsiran yang ada bukti. Mereka pakai dalam bab yang mana? Mereka pakai dalam dua keadaan. Pertama, nak faham hadis sahih. Yang kedua, nak faham pertama nak faham hadis sahih. Yang kedua, nak naik taraf hadis dhaif. Kita pergi yang kedua dulu. Naik taraf hadis dhaif. Hadis dhaif yang selari dengan pembuktian saintifik, boleh naik taraf ke tak boleh naik taraf?
Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tak apa, ini bukan exam, tak ada markah. Pasal apa tak boleh? Dulu waktu saya dekat Jordan, kami ada subjek At-Tajdid fi Ulumi Sunnah. Semua pelajar yang belajar dalam bidang kami ni kena ambil subjek itu. At-Tajdid fi Ulumi Sunnah. Tajdid fi Ulumi Sunnah ni nak cakap apa Pembaharuan dalam ilmu-ilmu sunnah. Subjek tu diajar oleh guru kami yang bernama Syekh Sharaf Al-Qudah. Syaraf Mahmud Al-Qudah. Kita azan dulu. Mana Bilal? Bilal tak ada? Ya ada. Kita bagi ruang pada azan dulu nah. Nanti kita sambung insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Okey, kita sambung sikit lagi Yang saya sebut tadi, kita pakai dua mukjizat saintifik untuk fakta-fakta saintifik yang selari dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita gunakan tafsiran saintifik. Tafsiran saintifik ni untuk penemuan-penemuan yang berbukti, yang kukuh, tetapi masih lagi saintis ada khilaf di kalangan mereka, kita boleh guna untuk tafsir hadis-hadis dan Quran yang berkaitan dengan kejadian alam, kejadian manusia dan sebagainya, sekadar untuk menguatkan tafsiran kita, dan kita tak panggil dia mukjizat, kita panggil tafsiran saintifik. Dan boleh juga digunakan untuk menaik taraf hadis-hadis yang dhaif.
Walaupun ada tadi Syekh kita tak setuju. Saya masa belajar di Jordan dulu macam itulah. Bila belajar subjek tu, Jordan ni belajar dia, kami kena cadang tajuk assignment. Bukan mensyarah bagi. Kami kena cadang tajuk, dan tajuk tu mesti tak pernah ada orang tulis lagi. Jadi kadang-kadang ada student minggu ke-7 pun tajuk tak lepas lagi. Bila cadang tajuk kena reject. Cadang tajuk kena reject. Kan saya cadang tajuk minggu pertama kena reject. Cadang tajuk minggu kedua kena reject. Cadang tajuk minggu ketiga kena reject juga. Cadang tajuk pada minggu keempat, alhamdulillah diterima. Tajuknya apa? Tajuknya ialah tata cara contemporary dalam menaik taraf hadis dhaif. Okey. Jadi bila kita tengok baca ulama-ulama moden ni, contemporary ni, ada sebahagian ulama yang menaik taraf hadis menggunakan pembuktian saintifik. Dalam isu ni, ulama semasa ada dua pandangan. Macam biasalah, bila isu baru yang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan tentang perkara tu, mesti ada lebih daripada satu pandangan. Pandangan pertama tak terima. Dia kata tak boleh menaik taraf hadis dhaif menggunakan penemuan saintifik. Sebab dia kata ini benda baru yang tak ada dalam agama zaman dulu. Itu yang pertama. Ijma' ulama mengatakan nak naik taraf sebuah hadis mesti naik taraf berdasarkan jalur-jalur hadis yang lain. Yang kedua, alasan mereka, penemuan saintifik ni berubah-ubah. Kadang-kadang saintis kata macam ni, kadang-kadang saintis tarik balik. Jadi hadis nanti kejap-kejap sahih, kejap-kejap dhaif. Pandangan yang kedua kata boleh. Pandangan kedua kata boleh. Sebab apa? Sebab mereka kata dengan syarat lah. Syarat mereka, pembuktian saintifik tu mesti bertahap fakta, yang tidak ada perbezaan pandangan. Sebab kita nak jadikan asas. Yang kedua, hadis tu mesti hadis dhaif yang ringan. Bukan perawi dia pemalsu hadis. Bukan pembohong. Maksudnya kedaifan hadis tu disebabkan oleh ingatan perawi yang lemah. Bukan disebabkan oleh kerana perawi dia pembohong. Kalau perawi dia pembohong, mungkin dia cedok daripada kitab lama. Lepas tu dia kata ini hadis. Mungkin dia cedok daripada Israiliyat. Lepas tu dia kata ini hadis. So dua syarat tu. Alasan mereka apa? Alasan mereka kata, yang pertama, kedaifan hadis tu disebabkan perawi tu tak ingat. Orang tak ingat ni boleh jadi tak diingat? Orang yang ingatan lemah, boleh jadi tak dia bercakap betul? Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab tu adanya hadis hasan li ghairih. Hadis hasan li ghairih, hadis dhaif yang dinaik taraf. Pasal apa kita naik taraf? Perawi ni dhaif, kita rasa dia macam tak apa ingat, tapi ada seorang lagi lebih kurang dia juga riwayat hadis yang sama, dan dia orang ni tak kenal dia orang ni. Maksudnya betul lah tu, sebab dua-dua riwayat benda sama. Kalau benda salah, benda tak ingat, takkan boleh sama. Faham? Clear Cuba bayangkan seorang perawi yang kita tak tahu dia ingat ke tak, cuma kita tahu ingatan dia tak apa bagus, bawa satu hadis, kita tak tahu dia ingat ke tak, maka kita boleh tak sahihkan hadis dia? Tak boleh. Kita kata 50-50, tak ada bukti. So kita dhaifkan. Cuma dhaif dia lemah lah. Dhaif dia, bukan dhaif dia, dhaif ringan lah. Boleh tak naik taraf? Boleh. Kena cari bukti untuk
tunjukkan dia ingat. Kadang-kadang kita ambil jalur lain. Kawan dia, orang lain yang tak kenal dengan dia, boleh naik taraf. Bila sama-sama bawa riwayat tu, boleh naik taraf. Tiba-tiba perawi yang sebut hadis ni pada tahun 200 Hijrah, yang pada zaman tu tak ada siapa tahu pun pasal riwayat tu, tak ada siapa pun tahu tentang benda tu, perawi dhaif boleh bawa. Dia bukan pembohong, dia dhaif saja. Dia boleh bawa riwayat tu 1400 tahun, 1200 tahun lepas tu baru orang tahu benda tu betul. Selari dengan saintifik. Kita nak kata dia ingat ke dia tak ingat? Kita nak kata dia silap ke dia betul ni? Kita kata dia betul. Betul. Kalau silap takkan selari dengan fakta saintifik. Nanti saya akan bawa contoh. Kita akan bawa contoh insya-Allah. Maka bila saya tulis assignment ni, saya bawa ada beberapa isu lah. Assignment tu tebal lah, ada lebih kurang 40-50 muka surat. Saya hantar. Jordan ni punya style, ini level PhD lah. So bila kita hantar, kita kena photostate lebih pada satu. Kita kena kira kawan-kawan kita dengan syekh sekali. So kita kena bagi syekh satu, kita kena bagi kawan-kawan kita satu. Minggu ni kita hantar, minggu depan assignment kita akan dibedah oleh kawan-kawan kita. Sebab apa kawan-kawan kena bedah? Bila kawan-kawan berjaya kritik dan menjatuhkan assignment kita, kawan kita akan dapat markah. Kita tak ada markah. Tapi kalau kawan-kawan kita kritik kita punya assignment, kita boleh jawab, kita dapat markah, kawan-kawan kita tak dapat markah. Macam masa tu tuan-tuan dan puan-puan, saya jenis tak tidur malam lah. Bila assignment nak dibedah, itu first semester pertama. Serabut lah. Aku rasa nak drop. Lepas tu datang menyesal, macam pula aku datang Jordan ni. Padahal datang Jordan tu memang pilihan sendiri. Jadi ada seorang sahabat saya, nama dia Hamud. Saya ingat nama dia Hamud Ad-Dabbus, orang Kuwait. Dia ni memang Salafi betul ya. Dia angkat tangan, dia kata ini tidak boleh diterima ilmian. Dia kata ghairu maqbul ilmian, ini tak boleh diterima. Dia kata penemuan ni karut. Dia kata mana mungkin kita ambil sains yang barat punya untuk bawa ke Islam. Tak boleh. Maka saya jawablah, saya kata sama macam saya hurai tadi. Orang tu dhaif bukan disebabkan bohong. Kita dhaifkan riwayat dia sebab kita bimbang, dia lupa. Boleh jadi ingat, boleh jadi lupa. Kalau satu riwayat yang dhaif disebabkan perawi tak ingat, ada seorang lagi perawi macam dia yang tak berapa ingat juga, sama. Boleh tak naik taraf? Boleh. Yang ni fakta tau, lagi kuat daripada perawi dhaif ni. Ni fakta punya. Takkan yang lebih kuat tak boleh naik taraf? Dia tak setuju sampai ke sudah. Dia kata, Rozaimi, kau bertaubatlah cik. Betul-betul bertengkar dalam tu. Lah kali Syekh kata apa? Syekh kata, saya boleh terima you punya alasan. Saya dapat markah. Alhamdulillah. Tapi saya tak paksa. Kerana benda ni memang benda baru. Cuma saya punya kepercayaan setakat ini boleh diterima. Kita akan tengok contoh. Okey. Kita pergi kepada yang pertama. Siapa ada buku tengok muka surat 212. Doa ahli hujan. Ni hadis sahih. Ni yang sahih. Okey. Nabi SAW ajar kita kalau hujan terlalu lebat. Kalau tak hujan langsung, Nabi ajar solat istisqa, betul? Tapi kalau hujan turun lebat sangat sampai banjir, macam dekat Johor sampai banjir, maka Nabi SAW ajar kita doa. Apa doa Nabi? Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal jibali wal ajam wal zirab wal awdiyah,
wa manabiti syajar. Ya Allah, hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan keliling kami, jangan turun atas kami. Ya Allah, turunkan hujan itu di atas bukit besar, di atas gunung, di kota-kota, di bukit kecil, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya pokok. Kita bila baca doa tolak hujan ni, kan bila kita baca doa tolak hujan ni, betul orang kata doa tolak hujan, bukan doa sekat hujan ataupun halang hujan. Sebab Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan keliling kami, jangan turun atas kami. Turunkan pergi tempat gunung ke, dekat lembah-lembah, tempat pokok tumbuh, bukit besar, bukit kecil, pergi sana. Hujan tu pergi ke sana. Jangan sekat hujan tu. Pergi ubah, pergi alih, jangan turun atas kami sebab kami banjir dah. Hadis ni mengandungi mukjizat saintifik. Kita baca pula hadis yang kedua. Cuma hadis ni secara marfu' dhaif, secara mauquf sahih. Ni apa dia pula ni? Ni orang yang belajar ulum hadis dia tahulah. Hadis marfu' maksudnya kata-kata Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun perakuan Nabi. Mauquf kata-kata sahabat ataupun perbuatan sahabat ataupun perakuan sahabat. Itu mauquf. Kalau seorang sahabat riwayat, dia kata Nabi SAW bersabda, itu marfu'. Sekian dan sekian, perkataan Nabi itu marfu'. Kalau seorang sahabat kata saya nampak Nabi solat macam ni, itu marfu', sebab disandar pada Nabi. Tapi kalau seorang tabi'in kata saya melihat Abu Hurairah buat macam ni, itu marfu' ke mauquf? Mauquf, sebab Abu Hurairah sahabat. Ada sebuah riwayat, ma'amun bi amtara min am. Tidaklah satu tahun itu lebih banyak hujannya berbanding tahun-tahun yang lain. Riwayat ni ada perawi sandar kat Nabi. Tapi perawi yang sandar kat Nabi itu kata Imam Baihaqi, perawi itu dhaif. Yang sahih dia bukan kata-kata Nabi, dia kata-kata Ibnu Abbas. Dia bukan kata-kata Nabi, dia kata-kata Ibnu Abbas. Tapi hari ini saintis membuktikan taburan hujan seluruh dunia setiap tahun sama. Tak berkurang walaupun sikit. Sama. Cuma mungkin di tempat ni kurang. Kalau tempat ni kurang bukan bermakna hujan kurang, tapi Allah alih pergi tempat lain. Mungkin tahun tu dekat kawasan ni lebih sebab dikurangkan di kawasan ni. Ini adalah fakta saintifik. Sebab tu Nabi tak minta sekat hujan, Nabi minta tolak hujan. Kerana tak mungkin hujan boleh berkurang. Kerana matahari yang sama, bumi yang sama. Kalau hujan berkurang, ekosistem tak akan jadi stabil. Maka riwayat yang dhaif tadi, yang disandar kat Nabi tadi, betul ke dhaif? Ke boleh naik taraf? Mana Ibnu Abbas tahu benda ni kalau Nabi tak sebut? Nabi ni ataupun Ibnu Abbas ni duduk kat mana? Duduk dekat Madinah, duduk dekat Mekah, duduk dekat negara Arab, dekat Sahara, yang mana kalau turun hujan, cuti punya seronok nak pergi main hujan. Hujan tak ada, tiba-tiba boleh cerita teori hujan. Akal boleh percaya ke dia orang reka benda ni? Melainkan ia mesti datang melalui wahyu. Ini adalah penemuan saintifik dan selari dengan apa yang disebut oleh hadis. Nampak? Jadi bila kita baca, tambah iman tak? Subhanallah. Tambahlah keimanan kita. Okey. Kemudian hadis melihat anak bulan. Hadis lihat anak bulan ni Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Berpuasalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Bila tak jelas, kelam, banyak awan, tak nampak, maka sempurnakan bilangan Sya'ban tu 30 hari. Ada riwayat yang lain juga kata, iza ra'aitumuhu fasumu. Bila kamu lihat anak bulan itu, hendaklah kamu puasa. Wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru. Bila kamu nampak anak bulan, maka kamu boleh raya dah. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Bila tak nampak, bila tak nampak, faqdurulah, kamu hitung. Kamu hitunglah dia. Hitung ni makna apa? Ada dua pandangan. Ada yang kata hitung ni cukupkan 30 hari. Dah tak nampak? Ada yang kata tak, guna falak syar'i. Kalau guna falak syar'i, selari dengan saintifik. Sebab apa? Sebab kalau satu orang dia dakwa dia nampak anak bulan. Saya nampak ustaz. Kita pun tengok dekat sistem, bulan masa tu, masa dia nampak tu, bulan tak ada kat tempat dia nampak tu. Kamu nampak kat mana? Dekat ufuk kita lah. Tu dekat Kuala Beleh tu. Tak ada. Bulan kat bawah masa tu. Dah terbenam dah. Maka tak mungkin. Mustahil dia nampak. Maka penyaksian dia tidak boleh diterima. Okey. Kemudian, hadis penciptaan manusia. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nabi kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Summa yakunu fi dhalika 'alaqah. Setiap daripada kamu ini dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi, waktu tu menjadi alaqah. Alaqah ni maksud apa? Alaqah dalam bahasa Arab ada 3 makna. Satu dengan makna tergantung. Sebab tu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis yang pangkal sanad dia terputus. Daripada Nabi. Nabi ke atas, martabat Nabi tinggi, turun kepada kita hadis tu melalui jalan sanad. Jadi sanad tu punya tali. Dan kita pegang hadis daripada Nabi tu macam kita pegang tali. Sanad tu lah tali. Bila terputus, hadis tu dipanggil mu'allaq, tergantung. Sebab tali dah jadi tergantung dah. Boleh faham? Sebagai hadis mu'allaq, hadis yang tergantung daripada perkataan alaq. Dan memang betul, janin dalam perut ibu dia tergantung. Sebab plasenta di belah atas dinding rahim. Selari tak dengan pembuktian saintifik? Selari. Makna yang kedua bagi alaq ialah sekat. Tersekat. Tersekat ataupun tersumbat. Janin di peringkat awal kejadian tak ada darah. Sebelum ada jantung, darah tak bergerak. Tempoh itulah tempoh awal janin. Dan ini selari dengan fakta saintifik. Bila ada jantung baru darah berjalan. Dan darah bila berjalan, pembuluh darah yang kecil-kecil ada dalam jari kita ni. Hebat ciptaan Tuhan ni. Sebab tu bila kita cucuk sikit pun jauh pada jantung tapi keluar darah. Kan? Hebat. Yang ketiga, alaqah bermaksud lintah. Orang Arab bila panggil lintah tu alaqah. Kenapa dipanggil lintah tu alaqah? Sebab lintah tu dia suka tersangkut dekat badan binatang. Kan? Dan bayi, janin di peringkat awal kejadian, dia, tempoh 40 hari tu, dia ada 3 persamaan dengan lintah. Pertama bentuk, yang kedua sifat, lintah hisap darah daripada tubuh haiwan ataupun manusia, janin hisap zat daripada plasenta ibu dia. Dan lintah duduk dalam air lombong, duduk dalam sawah. Sawah ada lintah? Bendang ada lintah? Ji, saya tak pernah turun bendang. Ada je? Ji Sabri, ada? Ada kan? Pun tak pasti tak? Duduk dalam lombong, janin duduk dalam air ketuban. Dalam rahim ada air ketuban. So sama di sudut 3 bentuk. Cuba tengok muka surat 216. Siapa ada buku tengok muka surat 216. A itu human embryo. B itu lintah. Sama tak bentuk dia? Lebih kurang sama kan?
Dia punya anatomi pun lebih kurang sama. Lintah yang atas tu, yang bawah tu, janin di peringkat awal kejadian dalam masa 40 hari. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, akal kita boleh tipu ke kata ini benda yang menakjubkan? Tak boleh. Kita akan kata ni betul-betul menakjubkan. Zaman tu mana ada scanner? Mana ada scan? Mesin tak ada. Tak ada siapa pula nak pergi bawa teropong masuk dalam tu. Tengok, saya nak teropong jap. Tak ada. Ini adalah wahyu. Dan hadis ni mengandungi mukjizat saintifik. Maka sebab itu, akal kita tak boleh tipu mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menurunkan agama yang benar kepada kita. Okey? Disiplin memahami hadis berdasarkan penemuan saintifik. Yang pertama, penemuan saintifik tu mesti fakta, bukannya teori. Itu pertama. Yang kedua, fakta tu mesti disepakati 100% betul. Ya. Barulah dipanggil mukjizat. Kalau penemuan yang disertakan bukti, ada bukti, kukuh bukti tu, cuma saintis masih berbeza pendapat, yang tu kita tak panggil mukjizat saintifik, kita panggil tafsiran saintifik. Okey? Dan dibenarkan untuk kita ni menaik taraf hadis dhaif ringan jika selari dengan pembuktian saintifik. Contohnya macam hadis riwayat Abu Daud yang mana Nabi SAW kata, fa inna tahtal bahri nara wa tahtan nari bahra. Sesungguhnya di bawah laut ada api dan di bawah api itu ada laut balik. Hadis Abu Daud, hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Macam mana orang boleh fikir bawah laut ada api, bawah api ada laut balik? Bawah laut ada api tak? Tak tahulah Ustaz, saya tengok Dragon Ball macam ada. Jangan tengok Dragon Ball. Tengok Discovery Channel. Tengok macam mana gunung berapi bawah laut. Tsunami kan disebabkan oleh gunung berapi yang meletus. Bawah laut ada api. Bawah api tu mungkin ada laut lagi. Petroleum. Air juga tu kan? Mungkin laut lain pula. Tapi setakat ni memang bawah laut memang ada api. Mana perawi ni tahu? Melainkan mesti datang daripada Nabi SAW. Jadi selesai, alhamdulillah, buku kita yang saya tulis, saya susun berdasarkan tafsiran dan huraian para ulama. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, siapa yang ada buku boleh tengok, ada bibliografi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka. Saya susun bibliografi. Kalau tak silap saya dalam 200 rujukan yang saya rujuk sebagai panduan pada kita. Mudah-mudahan buku ni memberi manfaat, dan saya syukur kerana ulama-ulama Islam ini betul-betul bersungguh dalam nak memberikan pemahaman kepada umat bagaimana untuk memahamkan umat tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita doakan agar semua ulama-ulama ini yang ikhlas, yang berjuang, yang menggunakan umur mereka, kesungguhan mereka, harta mereka untuk memberikan kita kefahaman yang jelas terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Dan saya insya-Allah tutup kuliah kita ni ya dengan memohon maaf kepada semua hadirin dan hadirat kalau ada sepanjang kuliah ini yang saya bergurau terlebih ataupun terlebih pada had ataupun terkasar bahasa. Yang mudah-mudahan kita boleh sambung kuliah kita selepas ini dengan membaca kitab yang lain. Saya pun tak fikir lagi kitab apa nak baca, tapi insya-Allah kitab hadis jugalah. Kerana itu merupakan bidang yang saya memberikan sedikit tumpuan yang lebih berkaitan dengannya, insya-Allah. Ni ada soalan, saya baca handphone ya. Soalan ni datang daripada Zoom. Lagi orang kata saya tipu pula. Salam Doktor. Waalaikumsalam. Nama dia AB. AB. Salam Doktor. Apakah buku yang akan digunakan untuk kuliah yang akan datang dan bila? Saya tak pasti lagi buku apa saya nak guna. Baru saya sebut tadi. Bila?
InsyaAllah follow page saya akan dapat tahu bila kita akan mulakan kuliah. Sebab lepas ni kita Ramadan. Kan Ramadan ni dia tak ada kuliah lah. Kita tak ada kuliah maghrib. Sebab masing-masing sibuk dengan iftar dan nak sibuk dengan tarawih. InsyaAllah kalau ada pun tazkirah sajalah. InsyaAllah kita akan bagi tahu kemudian. Jangan risau. Kan kalau tak ada pun akan dirakam, akan ada live, boleh tengok semula. InsyaAllah. Bagi saya tak ada masalah. Tuan-tuan, kuliah saya ni ada orang ramai ke, orang sikit ke, saya jalan. Kalau ada dalam masjid ni ada 2 orang pun dan dia datang memang nak dengar kuliah, saya jalan. Saya akan kuliah. Saya tak peduli ramai ke sikit. Tanyalah budak-budak PMT ni, Promedia Tajdiid ni. Sebab saya sebut daripada dulu lagi. Untuk kita semua ni yang nak jadi ustaz belaka ni. Kita dakwah ni bukan nak cari glamour. Nak cari glamour, masuk jadi artis. Join Blackpink. Glamour lah kita. Awet-awet pun menangis. Nak jadi artis K-pop. Buat rambut belah sikit. Walaupun muka Jawa. Anak-anak perempuan, budak-budak awet-awet akan gilakan kita. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita mengajar ada 2. Untuk diri saya lah. Pertama, sebab kita nak dapat manfaat untuk diri kita. Sebab kita bukan tahu semua benda. Jadi bila kita nak kuliah tu paling tidak kita buka buku. Buka dah 5-6 kitab. Kita oh macam ni rupanya. Bila nak mengajar tu baru kita belajar sikit. Itu pertama. Yang kedua, kita inginkan supaya ilmu kita tu dimanfaatkan oleh orang lain. Paling tidak bila kita mati, ilmu tu berkekalan. Walaupun seorang. Walaupun 2 orang. Jangan kerana 2 orang yang datang, 10 orang lagi tak datang, kita terus tak nak mengajar. Saya datang bukannya ramai pun. 2 orang datang, mereka nak dengar, mereka nak amal, mereka nak sampaikan. Ini peluang untuk kita buat pahala yang berterusan. Seperti mana Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam yanqata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salih yad'u lahu." Bila mati anak Adam, terputus amalannya melainkan daripada 3. Sedekah jariah. Mungkin di kalangan kita ada yang kaya. Boleh sedekah jariah, boleh wakaf. Tapi ada orang tak ada harta yang banyak. Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Walaupun seorang, walaupun 2 orang. Wa waladin salih yad'u lahu, anak salih yang mendoakan untuk dia. Maka ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan tengok. Rujukan yang banyak yang saya nukil ni, saya tak pernah jumpa pun mereka sebahagiannya. Sebahagian besar saya tak pernah jumpa. Adalah yang saya jumpa macam Mufti. Mufti punya buku saya masuk dalam ni. Sebab tu ada nama Muhammad Asri kat situ. Guru saya Syekh Muhammad Abdul Lais saya masukkan. Tapi kebanyakan Al-Imam Ibn Abdul Bar, Ibn Hazmin, Al-Imam Syafi'i, mana kita pernah jumpa? Tapi ilmu yang mereka tulis itu bermanfaat. Hari ni tuan-tuan, sebahagian yang mungkin tak boleh berbahasa Arab juga mendengar ilmu yang ditulis oleh ulama Arab ni. Begitulah kehebatan orang yang berilmu. Pahalanya berterusan sehinggalah ke hari ini dimanfaatkan oleh umat. Jadi sebab itu tuan-tuan, pegang dalam jiwa kita. Dakwah ni bukan nak kaya, dakwah ni bukan nak glamour. Dakwah kerana ia adalah fardu kifayah, kerana ia tanggungjawab kita, dan dakwah ini kerana kita nak manfaat daripadanya. Kita nak pahala yang berterusan. InsyaAllah. Jadi cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Ya. Ya, sila. Waalaikumsalam. Bila kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala boleh kabulkan, boleh untuk tangguhkan, dan boleh untuk tukar. Boleh untuk tukar doa kita tu kepada, kita panggil apa? Bala yang sepatut menimpa kita tak kena kita. Kan? Tapi itu urusan Allah Azza wa Jal. Cuma dalam ayat Quran menunjukkan sedemikian, maka kita berdoalah. Mana tahu doa kita dimakbulkan dengan Allah Ta'ala memberi keampunan. Dan keampunan ni ada yang bersifat
partial, ada yang bersifat komprehensif. Ada orang Allah Ta'ala ampunkan kesemuanya, ada orang Allah Ta'ala ampunkan sebahagian daripadanya. Maka itu semua termasuk di bawah kehendak Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha hikmah. Maka itu bukan ruang untuk kita bahaskan. Kalau macam itu tak ada orang masuk neraka. Tapi dalam dalil ada yang masuk. Ada yang masuk. Jadi oleh kerana itu kita doa, mana tahu doa yang kita panjatkan itu diterima untuk diampunkan. Dan ada yang masuk. Jadi semua orang yang berdosa ni tahtal masyiah, termasuk di bawah kehendak Allah. Semua orang yang berdosa, yang dosanya lebih banyak daripada pahala, termasuk di bawah masyiah, iaitu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala beri azab dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, mungkin Allah Ta'ala ampunkan dia dengan doa-doa kita. Kan kita ada dengar hadis bitaqah, hadis orang yang tak ada buat amalan melainkan hanyalah tauhid saja, la ilaha illallah, tapi dosanya 99 buku, yang mana satu buku, setiap daripada satu buku tu seluas mata memandang, punya banyak dosa, tapi Allah Ta'ala ampun dia. Mungkin Allah Ta'ala ampun dia dengan taubat dia, mungkin Allah Ta'ala ampun dia dengan doa-doa yang orang kirim kat dia. Itu semua kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak? Baik. Ada lagi soalan? Macam mana? Tak dengar. Kalau hadis tu bertaraf maudhu' tapi dia selari dengan sains, kita tak boleh naik taraf kerana berkemungkinan dia ambil daripada Israiliyat. Dia ambil daripada kitab-kitab lama. Kitab-kitab Injil, kitab Taurat yang mungkin ada cerita pasal benda tu. Boleh. Sebab kadang-kadang Israiliyat ni ada tak yang betul? Sebahagiannya betul, sebahagiannya salah. Sebahagiannya kita tak tahu betul ke salah, kan? Jadi sebab itu kalau hadis yang bertaraf terlalu dhaif ataupun palsu, kita tak boleh naik taraf lah. Kerana kita bimbang dia ambil daripada sumber-sumber Israiliyat, lepas tu dia dakwa ini daripada Nabi SAW. Kena ingat satu kaedah, Nabi bila menyebutkan sesuatu perkara, benda tu betul. Tapi bukan semua benda betul itu Nabi sebut. Faham? Bila saya kata saya lelaki, betul tak? Macam sangsi je. Betul lah kan? Saya lelaki lah. Tapi boleh saya kata Nabi SAW kata Rozaimi lelaki, betul tak? Tak betul lah. Sebab fakta tu betul. Tapi bukan semua fakta boleh sandar kat Nabi, kita kata Nabi kata. Komputer penting untuk kehidupan, betul tak? Betul. Tapi kita boleh katakan Nabi SAW bersabda komputer tu penting, jadi belilah komputer. Tak boleh lah, palsu lah riwayat tu. Boleh faham ya? Itu kaedah. Bila Nabi sebut satu benda, benda tu betul. Tapi bukan semua benda betul itu kita boleh sandar kat Nabi SAW. Perlu ada pembuktian, perlu ada bukti yang jelas. Okey? Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini, sama ada secara fizikal dan juga di dalam talian. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada Global Ihsan juga yang membawakan kuliah ni secara langsung melalui Zoom dan juga Facebook bersama dengan Pro Media Tajdid dan juga Suara Sunnah. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa dan ketika. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.